Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian malam kita. Insya-Allah pada ruangan perjumpaan kita pada malam ini kita lagi akan sambung pengajian kita tentang masalah tafsir Al-Quranil Karim daripada surah Ghafir. Setelah mana kita telah baca daripada semalam itu ayat yang ke-56, 57 dan 58, Allah Subhanahu wa taala riwayat dengan cara jelas dan tegahnya di dalam Quran. Kata apabila mereka yang huduh tak mahu nak turut ajari Allah Subhanahu wa taala, apabila ajari Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan kepada mereka, mereka membantahkan ayat-ayat Tuhan dengan ketiadaan keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya berlindung dengan Allah taala daripada perbuatan mereka itu, kerana Tuhan itu masih duk dengar, duk tengok
Setelah daripada tu Allah Ta'ala royak pula kepada kita sebagai manusia utamanya yang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Quraisy zaman itu yang mengaku kata Allah Ta'ala menjadikan dia, akan tetapi ia tak mengaku sama sekali kata mati itu hidup balik di sana ada hari akhirat sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Mereka itu bantah, mereka itu engkar, mereka itu tak percaya. Lalu Tuhan bawa dalil akli serta dengan dalil nakli sekali selalu dah di dalam ayat yang ke-57 tu. Tuhan kata sesungguhnya kejadian langit ni dan bumi ni lebih besar urusan, lebih teguh, lebih hebat urusan daripada nak mengkembalikan manusia yang mati itu hidup kelik. Benda tu tak payah bagi Tuhan. Tuhan itu kalau kita nak kira dengan akal fikiran, mana payah di antara Tuhan jadikan langit, jadikan bumi, dengan Tuhan nak mengkembali kelik semula orang yang mati nak hidup kelik. Tak ada payah. Akan tetapi kebanyakan manusia tak boleh nak reti apa hak Tuhan royak ni. Itu khulasah ayat yang ke-57. Khulasah ayat yang ke-58, Tuhan kata tak sama sekali di antara orang yang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman dinamakan orang yang celak al-basir. Orang yang tak beriman dinamakan al-a'ma, orang yang buta, orang yang tak berjumpa dengan jalan kebahagiaan. Dan Tuhan kata mereka yang beriman, orang-orang yang beriman dan orang yang buat amalan yang soleh tak sama juga di antara orang yang buat amal hak tak molek, hak tak soleh, kufur dan sebagainya. Tetapi sikit juga mereka yang boleh nak mengambilkan pengingatan di sini dan berasa insaf, berasa ada sedar, sikit juga. Maka kalimah sikit dalam Quran ni benda yang terpakar, benda yang ada harga, benda yang mulia, Tuhan ayat tu sikit belaka. Dengan sebab itu hendaklah kita bersungguh carinya jalan untuk kita nak berjaya semasa Allah Ta'ala berikan anugerah umur kepada kita. Sementara kita hidup atas muka bumi ini, marilah kita pakat cari jalan nak berjaya melalui ayat-ayat Tuhan dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda. Mudah-mudahan dengan dua sumber itu, dua dasar itu yang nak bawakan kita kepada jalan yang lulus, jalan yang dapat kemenangan dan selamat kita daripada seksaan di hari akhirat nanti. Kemudian mereka ning Tuhan nak royaklah pula ayat yang seterus yang kita nak mula pada malam ning insya-Allah taala, iaitu ayat yang ke-59 daripada surah Ghafir. Ayat yang ke-59 daripada surah Ghafir ni Tuhan nak royak dengan cara nyata dan jelas. Mereka dok tak percaya kata mati hidup kelik. Inti besarnya mereka tak percaya kepada hari kiamat. Ya tak lain tak bukan ya, mereka ni makna kata dia tak percaya pada hari gapo, hari kiamat. Sebab hari kiamat ni Tuhan nak berlaku apa? Yakni yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari yang manusia itu keluar tubik daripada tanah menujukan kepada Tuhan dia sebagai Tuhan penciptakan segala alam. Allah Subhanahu wa taala tuai bagi alam semua ni. Kita akan jumpa dengan Tuhan. Kita akan masuk kena kecek tiap-tiap orang tu, kena kecek cara bicara dengan Tuhannya sendiri dengan tidak ada pertengahan.
ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Wa bainallahi turjuman. Satu riwayat lagi. Makna kata tidak ada seorang mana-mana di kalangan hamba Tuhan ni, malaikat dia kena jumpa kecek dengan Tuhan, cara dengan Tuhan. Cara gapo? Caranya amalan yang dia itu duk kerja. Mereka hak pesen tak beriman ni, dia duk atas muka bumi ni, dia tak molek. Dia tak sen nak beriman, dia tak sen nak buat amalan yang molek, dia zalim kok orang. Dia buat segala-gala perkara-perkara yang Tuhan itu murka dan Tuhan tak setuju, Tuhan tak kena. Berbagai-bagai daripada perbuatan-perbuatan yang dia itu duk berlaku, duk buat. Dengan sebab itu dia malah nak jadi rusing dan serabut dan bosan, dia pakai tolak dengan bulat-bulat kata di sana tak ada hari kiamat. Tak ada hari kiamat mana kata tak ada hidup lepas daripada mati. Itulah pegangnya dia. Itulah matlamat dia. Itulah inti yang dia itu duk bantahnya ayat Al-Quranul Karim. Ya Allah Subhanahu wa taala fardu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada mereka. Dengan itu Allah Taala tegahkan di dalam Quran, Tuhan kata innas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat tu tetap akan datang. Tu dia. Tidak ada sebarang keraguan syak tentang kedatangannya. Tak ada ragu, tak ada syak. Inna sa'ah, sesungguhnya sa'ah. Apa makna sa'ah? Sa'ah mana hari kiamat. As-sa'ah tu salah satu daripada nama bagi hari kiamat. Tuhan nak buat gapo hari ni? Tuhan kata, dalam ayat lain kata wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia daripada tempat kediaman yang mengkembamikan diri dia walaupun di mana pun. Kerana Allah Subhanahu wa taala kuasa dia di atas nak mengembalikan manusia daripada hancur dah. Jadi tanah kelik semula dah. Tuhan kuasa nak kembali kelik mari semula dengan tidak ada kesusahan dan kepayahan apa-apa. Ini keterangan yang manusia tu boleh tahu daripada ulama nafsi, kata Allah Ta'ala ni kuasa dia nak buat lagu tu. Dan Tuhan beri tengok kuasa dia kepada manusia. Belum daripada nak sampai hari tu lagi, Tuhan buat ibu tangan tiap-tiap orang tu tak sama. Garis dia, lukisan dia, orak tangan dia tak serupa. Itu adalah satu tandaan kebesaran, kekuasaan, kemuliaan, keagungan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan rakyat kata wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyah. Kalimah atiyah ni makna kainatun waqi'atun. Ia berlaku dan dia akan adakan. Kita tak usah tanya bila nak berlaku kiamat, tapi kita kena tanya apa kita sediakan bagi hari kiamat. Kita kena pergi semata-mata kepada hari kiamat. Kiamat ada dua, ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Kiamat kubra mana hari kiamat hak Tuhan memperacurkan segala makhluk ni. Yawma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Hari ya Allah Ta'ala lipat semua langit-langit dan bumi-bumi ni gulung kelik semula. Tak ada berapa sekara lah. Tinggalnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua perkara yang ada di dalam alam ni akan binasa habis. Malaikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan muka dengan kemuliaan.
Itu adalah tegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan binasa habis. Apabila sunnah sangkakala disiukkan, akan runtuh habis. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apabila siuk sunnah sangkakala kali yang pertama, akan gugur habis. Malaikat-malaikat yang ada di langit akan mati habis licin. Dan apa yang ada di atas bumi ni mati habis licin, benda yang bernyawa. Benarlah Allah Ta'ala kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernyawa akan merasai mati habis licin. Illa man syaa Allah. Malaikat mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh dulu. Siuk sunnah sangkakala yang mula-mula jadi tak mati, ada lagi makhluk yang tak mati, umpama Jibril, umpama Mikail, umpama Israfil dan Malakul Maut. Akhir makhluk sekali iaitu Malakul Maut akan mati juga dia. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka Allah Ta'ala itu tetapkan setelah daripada Tuhan mematikan Malakul Maut, panjang mana Allahu bihi alim. Nabi kata 40. Tak ada tahu kata 40 hari ke 40 bulan ke 40 minggu ke 40 tahun ke 40 gapo, Nabi tak ada raya. Nabi kata di antara sunnah sangkakala yang pertama dengan sunnah sangkakala kali yang kedua 40. Nabi royak banyak tu dalam hadis yang sabit pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat pun senyap, tabi'in pun senyap, atba'it tabi'in pun senyap, ulama Islam pun senyap. Maka Allah Ta'ala perintah lepas daripada tu suruh siuk pula sunnah sangkakala bakit. Israfil mula-mula sekali bakit dia siuk sunnah sangkakala kali yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra imaratun thani. Kali yang kedua, fa idahum, maka tiba-tiba mereka itu manusia dan semua makhluk Allah Ta'ala yang hidup ni, utamanya manusia tadi itu, qiyamu yang zurun, pakak bangun, pakak ita ke atas belaka, nak dengar gapo kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di padang mahsyar, tempat berhimpun semua manusia. Ambil daripada semenjak ada sehingga akhir manusia yang mari di atas muka bumi ni. Untuk berapa? Yaumul hisab. Hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hitungkan segala amalan. Hari itulah boleh kita tahu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu kita boleh tahu kezaliman, balasan bagi orang yang zalim, orang yang kufur, orang yang tak mana beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itulah. Lalu Tuhan tegas kata, inna sa'ata atiyah. Kalimah atiyah mana kainah, berlaku, wa waqi'ah, dan dia itu jadi sungguh. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata di dalam suratul Nahl, Tuhan kata, ata amrullahi fala tasta'jilun. Datang hari kiamat, tak usah duk gaduh, jangan gaduh. Terkadang orang-orang tak beriman, dia duk bergaduh sangat, bila lagi nak berlaku kiamat, bila lagi nak berlaku kiamat. Mai duk mengajuk bukan kepada orang beriman kama dia ni sahaja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula kena mengajak. Sedangkan dia duk boyak benar-benar, duk khabar benar-benar, duk beri amaran takut kita sebagai manusia itu rugi hidup tak dengar. Tu dia. Sebab itulah kita orang yang beriman sebab sangat untung, sangat dapatnya anugerah, kelebihan, kekasihan, kemuliaan daripada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Tuhan yang maha agung, yang maha sempurna, yang sunyi daripada semua kekurangan, tak ada di Tuhan kita. Nikmat ni besar bagi kita, tetapi kebanyakan qalilan ma tatadhakkarun, sikit orang boleh nak memikir, sikit orang nak pakai cara memikir, dibetuk situ. Itu makna kata inna sa'ah atiyah la raiba fiha, tidak ada syak padanya, dia datang sungguh.
Kiamat al-kubra sebagaimana kita ayat tadi. Ada qiyamatus sughra, maka mati seorang, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa dia mati, maka dia berjumpa dengan kiamat dah tu. Kiamat ni makna kata hari penyudahan. Nak kita faham dengan cara jelas, jadi mudah, mana hari penyudahan. Sudah, hari kiamat mana hari pesudahan. Habis. Tak ada kena duk jadi kecek jadi banyak lebih daripada tu. Baik. Akan tetapi Tuhan kata lagi, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia, banyak pula manusia. Manusia hak banyak ni la yu'minun. Makna kan la yu'minun, tak ada beriman. Ay la yusaddiquna biha bal yukadzibuna biwujudiha. Makna mereka itu tak membenarkan dengan hari kiamat, bahkan mereka itu bakit dusta dengan kata ada hari kiamat. Ya. Hari kiamat ni, ya Allah, Allah bis-sa'ah. Ingat molek kata benda ni pasti berlaku. Semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang amaran dia. Alamat-alamat, tandaan-tandaan 99% telah berlaku. Ada lagi alamatul qiyamatis kubra, alamat hak besar di kalangan alamat hari kiamat hak besar. Ada lagi 10 perkara. Benda tu apabila berlaku, ia berlaku dengan cara berturut-turut, dengan dekat-dekat masanya. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Dajjal, keluarnya matahari naik balik berjatuh, jadinya api tu baik mari dan sebagainya, dan keluarnya binatang daripada bombing mai nak mengajarkan manusia, kerana manusia tu duk lalai teruk. Sebab tu kita Allah bawa diri molek, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri. Jaga hak besar sekali, hak mulia sekali, makna orang jagakan diri, jaga diri dia tu. Tak usah gaduh lah. Hak lain tu, ni terkadang setengah-setengah daripada manusia tu bergaduh hal-hal yang lebih daripada dirinya sendiri. Ini adalah ghalat, adalah silap jalan. Kita kena bergaduhkan diri, gaduh orang duk wah kata kita, dan piping orang-orang hadap sekelilingi kita. Itu kerja kita sebagai orang yang beriman, orang Islam. Itulah hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak royakkan kepada kita. Kata, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikat itu. Tak beriman kata ada hari kiamat. Tak beriman kata hari kiamat tu kita kena jumpa. Tidak ada beriman dengan kita ada di sana balasan dan seksaan tak beriman. Maka tak apalah, mereka tak mau nak beriman, nak ramah setara mana, itu bukan kerja kita lagi turut dia. Ramah setara mana pun tak ada boleh tolong gapo. Ni nak ayat kata berpuak akan tetapi tak ada boleh manfaat gapo. Terkadang berpuak banyak berdoa sampai kata tak ada nak tolong gapo. Ni tak apa kita ramai tak ada beriman dengan hari kiamat, tak apa kita akan selamat. Tuhan awak gano. Kalau berlaku sungguh puak kita ramai, tak. Ya ramai lagu ni tak boleh nak awak ramai lagu ni. Ramai pesen ni, ramai awak jadi seksa kepada diri. Itu adalah perkara yang salah, silap pemikiran, itu silap. Setelah daripada tu, Tuhan nak retahkan kepada kita pula. Tuhan tahu, kata apabila kita bawa benar-benar daripada Allah Ta'ala, mengsebarkan kepada manusia, dan manusia itu banyak tolak kebenaran, bagaimana pula kita sebagai manusia nak menetapkan pendirian?
Pendirian kita ni nak menetap lagu mana? Kalau tidak, nescaya kita akan bergugur daripada pendirian yang betul pas ke belakang sama dengan demo. Lalu Tuhan perintahkan kepada kita sebagai manusia, nak royak, nak hajar kepada kita, orang yang nak bawa agama hak betul ni kena duk lagu ni. Duk lagu mana? Mari kita tengok. Tuhan kata dalam ayat yang ke-60, Tuhan kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kamu, dan Tuhan kamu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku memperkenalkan doa, nescaya aku nak terima rayuhal, permintaan, benar munduk mengadu, munduk minta pertolongan, minta kemenangan, minta kejayaan. Aku jamin kata aku ni nak terima, tapi syarat mu minta lah kepada aku. Sebab kita ni ya tak lepas daripada kata tak cukup, daripada kata kita ni tak milik segala-gala. Terkadang ada duit banyak tapi hati tak seni. Terkadang pangkat tinggi tapi tuai tak sihat. Terkadang ada kemegahan di tangi tapi tidak ada orang di tepi yang benar hati dengan dia, membawa kepada dia itu serabut pula. Berbagai-bagai rupa percobaan yang Allah Ta'ala coba kepada manusia yang ada atas muka bumi ini. Beberapa cobaan tak terlepas manusia daripada al-fuqara, berhajat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ni ya tahu kata sifat kita ni Tuhan jadi wa khuliqal insanu dha'ifa. Tuhan jadikan manusia dalam keadaan lemah. Dan Tuhan royak pula kata ya ayyuhan nas, hei manusia semua. Panggil habis. Abdullah bin Abbas kata apabila Tuhan panggil lagu tu mana masuk habis. Tak kira kafir, tak kira munafik, tak kira orang beriman. Habis licin masuk. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu itu sangat berhajat, tak puas, tak cukup. Hajat kita kepada Tuhan. Tak lepas kita dengan Tuhan. Balas mana pun nak pergi tak boleh. Semua tadi itu daripada Allah Ta'ala belaka. Tuhan tafsir dalam ayat yang lain, Tuhan kata wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hak kita dapat semua nikmat itu hak Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Wa atakum mimma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hak mung berhajat wahai manusia, aku bawa datang mari belaka kepada mung. Kalau nak bila nikmat aku, bila tak habis. Walaupun begitu, Tuhan kata antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu, dan Allah Ta'ala itu wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya. Mana Tuhan tak berhajat kepada kita. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min ayyutaimun. Allah Ta'ala tak ada berhajat gapa pada kita. In takfuru wa man fil ardi jami'an, kalaulah kita itu kufur belaka, semua atas muka bumi ni pakat tak beriman dengan Tuhan belaka,
Fa innallaha la ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya, tak ada berhajat, bahkan dia terpuji. Tapi kita, Allah Ta'ala itu huwal ghani, lagi hamid, dia terpuji. Apa dia terpuji? Sebab dia beri, dia tak kira. Dia beri, dia tak biasa kira dengan kita. Orang manusia ni, dia beri tapi dia kira. Akan tetapi Tuhan tak, dia wiwi sungguh. Nak makan, makan. Nak minum, minum. Nak pakai, pakai. Nak gapo nama, semua. Asbab, al-musabbibil asbab. Asbab semua Tuhan berlaku depan kita tu daripada dia belaka. Tak kira daripada milik ke gapo pun, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua. Tak ada sikit pun hak kita. Kulluha min Allah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Tuhan ni suruh pula kita. Ya suka. Sukalah mana? Dia kata, mintalah kepada aku nak uri kepadamu. Dia tawar diri nak uri kita itu, minta ke dia nak uri kita. Tapi dia larang, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan dak seru lain daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang lain, tak boleh. Suruh minta dia, suruh seru dia, suruh panggil dia, suruh buat baik dengan dia, suruh minta daripada dia. Tu makna Tuhan kata, wa qala rabbukum, Allah Ta'ala kata sendiri, katalah mana, ud'uni, minta kepada aku, astajib lakum, nascaya aku nak beri hak meminta. Ini perjanjian Tuhan. Tuhan kata, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya perjanjian Tuhan itu benar. Ayat lain Tuhan kata, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tak silatkan janji. Tuhan tak silap janji. Tuhan nak wi. Tapi syarat satu lah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Suruh kita yakin dengan Tuhan nak wi. Doa ke Tuhan. Yakin di hati, kemudian usaha. Usaha apa? Kerana itu adalah cara dia, sebab dia. Itulah cara yang kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, kena ambil tahu. Kena apa? Kena ambil tahu di sini. Baik. Wa qala, ia kata, ini kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kemuliaan. Allah Ta'ala itu menggalakkan hamba-hamba dia supaya seru akan dia. Dan Tuhan berjanji bagi hamba dia tu, Tuhan nak memperkenalkan permintaan. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia suka kita minta dia. Dia suka kita itu minta kepada dia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ahmad, daripada sahabat yang bernama Nu'man ibni Bashir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwa al-ibadah. Sesungguhnya doa-doa ni iaitu adalah ibadah. Adalah apa? Adalah al-ibadah. Doa iaitu adalah ibadah. Dengan sebab itu, berkatanya Nu'man ibni Bashir, ia kata lagi, sebagaimana sebutnya oleh Imam Suyuti di dalam kitab tafsirnya, satu hari Nabi SAW beri amaran, beri peringatan lah, kecik mudah-mudah bahasa kitanya. Dia kata, hei manusia, Allah Ta'ala Tuhan mung tu telah kata kepada mung gitu ya, mungku gitu ya dalam Islam. Ya tidak ada lapisan agama kita ni.
Inna akramakum indallahi atqakum. Hak mulia sekali di sisi Tuhan mana orang yang bertakwa tu. Hak takwa hak banyak mana hak tu hak dekat dengan Tuhan, hak mulia sekali tak ada dah lah. Lalu Nabi baca lah ayat yang kita duk baca ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lalu Nabi kata, hal tadruna mal ibadatu lillah, ataupun ma ibadatullahi, mu tahu ke dak manusia gapakah makna ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hak sedap sekali kita jadi hamba Tuhan. Hamba mana kita jadi orang Tuhan, hak tu hak sedap sekali. Supaya kita jadi orang raja dah tu. Orang hak mulia, orang hak hebat. Rasa gano. Walaupun kita tak ada duk kecek gati dia, tapi duk tepi dia tu pun rasa tak hebat dah. Ning dia jadi orang Tuhan. Orang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Ta'ala itu muliakan dia. Nak jadi hamba Tuhan. Lalu sahabat kata, Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasul lebih tahu. Qala, katanya Nabi SAW, huwa ikhlasu lillahi mimma siwah. Suruh kita itu ikhlas, bersihkan kerana Allah daripada lain daripada Tuhan, daripada perkara yang lain daripada Tuhan. Hak ni hak Tuhan kena. Nak kita itu hati itu tak berbelah, tak seu jadi belah. Nak jadi so ke Tuhan, oh payah. Sebut terkadang mudah, tapi nak buat tu payah. Pakat usaha lah. Pakat usaha. Nak hati tu di Tuhan hanya jua. Sebab itulah maqam Nabi Ibrahim dia tinggi tu. Tuhan mengambilkan Nabi Ibrahim sebagai kekasih dia. Wattakhadallahu Ibrahim khalila tu. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih dia. Dan Nabi kata dalam hadis yang sabit pada baginda Nabi SAW, Nabi kata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah Ta'ala mengambilkan aku ni, menjadikan aku ni duduk pangkat maqam kekasih bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjadikan Nabi Ibrahim kekasih bagi dia. Dengan sebab itulah apabila Ibrahim AS cenderungkan hati kepada Ismail AS, Tuhan retah sus melih Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Nak kata hati Nabi Ibrahim ni tak sewi belah dengan Tuhan. Ya Allah. Famaha huwa minal maqam. Tinggi tu pangkat tu. Hati tadi itu seolah kata hati yang nak bulat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan suruh kita ud'uni astajib lakum, nakwi kita bersih hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sewi berbelah hati. Nakwi harap kepada Tuhan dengan cara mutlak hanya jua. Nakwi pegang tawakal dengan Tuhan dengan cara mutlak hanya jua. Tak sehat tu, tak sehat ni. Allahu Akbar. Hati ni katanya ulama hati ni ya liar. Liar tak liar, cuba kita semaya tengok. Nyau nak ingat hak tu, nyau nak ingat hak ni, nya berasa nak waktunya, berasa nak wak ni, nya berasa nak tu. Ya ada belakang. Tu hati. Tak dinamakan hati sebagai hati, malaikat dia itu berpapah gitu. Berpapah makna kata dia bertukar. Hati orang ni dia bertukar. Dengan sebab itu Tuhan menjadikan satu ibadat namanya al-ikhlas, nak bersihkan hati kepada Tuhan. Tuhan kuasa sekarang lah ni Tuhan kuasa. Lagi akan pun Tuhan kuasa. Dulu masa dulu Tuhan senantiasa kuasa, tak ada cerah daripada dia sifat kuasa. Kuasa di atas apa? Kuasa di atas nak berikan apa hak kita minta daripada dia. Tuhan kuasa.
Sehingga puak-puak pengikut bagi Isa alaihissalam nak minta makan ni daripada langit. Maidatur Rahman orang panggil. Lalu Isa pun minta. Anzil alaina ma'idatan minas sama'. Suruh turunkan apa nama? Hidangan daripada langit. Nabi Isa minta Tuhan buat turun. Tapi Tuhan janji kata kalau aku buat turun dah mereka ni kufur pula. Hanas saya aku nak seksakan akan dia. Puak-puak tu sebagai seksa yang teruk sekali. Lalu Isa AS tengok pandai cara dia main dengan Tuhan dia. Tuhan Isa katakan in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hei Tuhan, kalau mu seksa puak ni hamba mung. Dia ni adalah hamba mung. Mung ni maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana. Apalah dosa puak dia. Tu dia. Tu cara kita sebagai manusia nak muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak Tuhan terima tapi hati kena minta. Tak tahu gapo. Terkadang lah dak lek belakang orang tak ada tahu tergapo, tak ada tawajuhkan hati. Sebab kita kena hajar mari pasal kata nak tupai orang sokmo. Tak pandai nak mendekati diri kita dengan Tuhan sendiri, tak pandai. Sebab kita kena terbiah main lagu tu semejak mana-mana dah. Sedangkan Tuhan berjanji nah, semua ni kepada orang yang beriman dan orang tak beriman, dia boleh minta belaka kepada Tuhan. Iblis mana ia beriman? Ia kafir. Wa kana minal kafirin, dan dia itu termasuk daripada golongan orang kufur, iblis. Tapi dia minta kepada Allah Taala. Pahala mana? Tuhan wi dak ke dia. Kalau Tuhan tak wi, senanglah kita tak kena kacak dia. Dia Tuhan beri. Maka kita sebagai orang beriman belajar cara daripada ulama sunnah, cara kita nak berdoa lagu mana nak Tuhan itu mustajabid doa. Hati kita kena duk mana, nak buat lagu mana, kena ada gapo. Itu dia. Ini terkadang lah orang nak minta dah Tuhan tak biasa duk beri. Nak beri lagu mana, makan ni apa hari, minum ni apa hari, pakai apa hari. Awak apa boleh jadi hari belaka sebab menega benar hari. Apabila menega benar hari, duit boleh daripada benar hari. Duit itulah proses jadi makan ni, minum ni, pakai. Apabila jadi gitu, Tuhan tak beri. Malbasuhu haram wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lah. Nabi kata bagaimana Tuhan nak terima? Ya syarat dia ada. Ni terkadang kita dak minta tak boleh berasa kata kurang dengan Tuhan. Ini dia. Sedangkan yang menjadi sebabkan Tuhan tak memperkenalkan doa dia kita, bukan orang lain. Yang tepat yang kita kena muhasabah, kena kira semula, kena hundur semula, gustai semula, macam mana kita nak pergi pula. Jangan wedai masuk kubur dulu, tak boleh. Dia kena pergi dengan ilmu pengetahuan perkara tersebut ni. Nampak tu tak? Tu dia. Syarat kena ada, yakin. Dan minta tu reti, kata kita nak minta gapo. Payahlah nak kecek dengan Tuhan, payah gapo. Nak minta kata ya Allah bukalah jalan ni ke aku ni jadi mudah sikit nak cari jalan awak kerja, payah. Tu tak panggil doa, apa panggil gapo? Itu makna mengadu, rayu hal. Rayu ni makna kata kita dak mengadu ke Tuhan. Tapi tak pandai rasanya giginya dia berasa ikut dah gitu dia berasa. Sebab apa? Sebab kita kena terbiah. Nak makan mana nak suap.
Ai mari nak basuh wi, ai mari tu, ai mari ni. Tak pandai apa sekarang. Nak berdoa dengan Tuhan hak mudah sekali ni tak pandai juga. Apa? Kerana dok kena hajar pasal tu. Lepas tu pandai pasal mana? Pandai pasal apa nama nanti harap ke orang. Orang gapo-gapo apa kena duk bergaduh dengan orang. Seolah kata tak jadi nak besar orang kita ni. Melayu kita tak jadi nak besar. Nampak tu tak? Tak jadi nak jadi orang tua. Mai pen puyai bahasa orang tua kata, bahasa sia kata. Dak jadi budak kena duk orang duk uak belaka wig dia. Mari kita belajar. Benar mudah. Doaul ma'thurat, doa-doa hak sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hak Mekah-Mekah, hak penting-penting tadi tu. Tak ada apa. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika mimma ista'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Bilicing. Kita nak semua hak Nabi doa tadi pada dengan doa tu. Doa hak Amos sebut sana itu tu semua hak Nabi doa hak Nabi boleh kebaikan dunia dan akhirat boleh bilicing. Hak Nabi minta jauh daripada semua hak Nabi minta licin habis. Gih habis. Berapa patah belajar doa umpama tu. Lepas semaya ke belum pada waktu nak masuk subuh ke belajar. Barulah dapat bahagia kita hidup. Ni Tuhan dak janji ni, ud'uni astajib lakum. Kembali kelik pada kita hak asal, apabila kita duk seru manusia kepada agama Allah, orang tu gitu, orang ni gini, pakak tolaknya, pakak taksirnya, pakak mengajaknya, pakak tu nya, pakak ni. Buat kira dengan Tuhan. Sebab apa suat kira dengan Tuhan? Sebab mung teruak kerja aku, hei manusia. Tu sebab tu Tuhan suruh wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya luah hati dia, hak itulah maksud kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dia rahmat bagi sekalian alam. Ya tak gaduh. Ya tak gaduh supaya Nabi Musa alaihi salam, tak gaduh supaya Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Tak gaduhlah mana? Ya tak doa di atas ummah. Ya tak doa ke di atas ummah, tapi ya doa kepada ummah. Nabi Nuh, la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. La tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. In tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya doa di atas kaum dia. Ya Allah, ya Tuhan, jangan tinggal sore pun di atas muka bumi ni mereka tak beriman dengan aku. Habis licing tu habis nasa. Nabi Musa alaihissalam doa juga di atas umat dia. Rabbana, apa nama? Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Tu doa Nabi di atas kaum. Habis licing tu habis nasa. Puak lawa dia. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, cuba kita kembali kelik pada kisah yang di Taif, lagu mana orang buat terhadap dia. Sapu darah di atas muka dia. Mari duduk di atas batu. Jibril pun turun mari. Serta dengan Jibril malakul jibal, malaikat bukit. Ya Muhammad, kalau mung kandak, aku nak suruh malaikat bukit ni hancurkan puak Taif ni sekaligus. Nabi paling tengok kepada Jibril. Hei Jibril, tak sahwak lagu tu la fa inna qaumi la ya'lamun. Dia tak tahu, kaumku dia tak tahu. Mudah-mudahan daripada anak cucu dia tu orang beriman dengan aku. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir lil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan aku, apunglah bagi puak kaum aku tu dia tak tahu.
Sedangkan puak tu tak ada beremail lagi dengan dia. Tapi apa kata kau hak aku, makna kata ummatul ad-da'wah. Wajib Nabi tu kena serukan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Nabi doa hak molek. Kita pun ambil contoh. Ambil contoh doa hak molek kepada manusia, kepada diri, kepada anak cucu, kepada keluarga, kepada ahli negara kita, wilayah kita, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kita jangan terlupa kepada doa kita kepada alim ulama kita yang dak bawa ilmu pengetahuan kepada kita ni, melalui dia lah kita boleh kenal agama, kita berdoa kepada dia. Minta ampun dosa dia, minta Tuhan maaf kepada dia, minta Tuhan angkat darajat dia, minta Tuhan sipai puak kita sekali dengan dia di hari akhirat nanti. Itu sebagai amal ibadat hak molek. Pernah tak kita berdoa kepada alim ulama kita? Berdoa kepada Imam Syafi'i ke masalam, berdoa kepada Imam Malik ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Ahmad ke, Imam Bukhari ke, Muslim ke, dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita. Kita pernah tak buat lagu tu? Ini cara kita nak muamal lah. Apabila kita buat lagu tu, malaikat hadap tepi kita ni, hak Tuhan jagakan diri kita, pak malaikat, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Tuhan malaikat dek tepi kita. Malaikat tu lah dia kata walaka bimithli, Allahumma amin walaka bimithli, Allahumma amin walaka bimithli. Ya Allah, ya Tuhan aku, memperkenalkanlah doa seorang hamba ni supaya dia berdoa kepada saudara dia, supaya dia berdoa kepada saudara dia. Boleh tu kita pandai cara, tak ada payah berdoa kepada Allah Ta'ala, tak ada payah. Tapi dengan sebab kita buat payah, buat payah jadi payah. Orang nak ajar kita pun ada majlis untuk nak mengajar, nak tunjuk, nak ada. Tuhan memudahkan. Wasakhkhara lakum, Allah Ta'ala memudahkan bagi kita. Tapi saya tanya, kata kita nak tak? Nak pandai ke tak? Nak buat ke tak? Nak cari ke tak? Nak tanya ke tak? Nak belajar ke tak? Situ tepat kena tanya. Nampak je tak? Baik. Apabila gitu, Tuhan suruh kita gantung dengan Tuhan. Gantung lagu mana? Dengan doa. Setinggi-tinggi darajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu apa? Iaitu kita berdoa kepada Tuhan. Iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ia kata, hei Tuhan yang kasih terhadap hamba dia, apabila hamba dia itu banyak minta daripada Tuhan. Kita minta Tuhan banyak tak apa. Minta nak hajat kita boleh 20 hajat, 25 hajat, 30 hajat ke, sekali-sekali kita doa tak apa. Tuhan suka. Nampak tak? Tapi manusia, Sufyan Ats-Tsauri dia kata, apabila banyak sikit wasa keruk muka lalu, itu manusia. Sebab dia tak ada. Dia tak ada. Manusia ni dia tak ada. Tak ada apa? Tak ada kekuatan sebagaimana Tuhan nak beri, dia tak ada. Kata dalam hadis yang sabit pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah semua hak manusia minta tadi tu Tuhan wih habis. Tak ada, tinggal sikit pun. Tak ada kurang di sisi Tuhan. Seumpama ambil jarum cocok masuk dalam air laut, hakik tubik setitik ada di jarum tu. Semua khalaik, semua manusia, semua makhluk hak Tuhan wih belaka duk situ. Tu nak ayat kata hak Tuhan banyak lagi. Nampak tu tak? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa hak di sisi kita, dia binasa. Apa hak kita taruh ke Tuhan, apa hak ada di sisi Tuhan, ia kekal. Kekal sungguh. Tak ada kekurangan sikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu
Di sisi Tuhan ada khazainu. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dia tak buat turun mari kepada kita, malaikat ada qadar yang tertentu. Qadar tertentu makna kan? Mana Tuhan tahu kata kita ni sepatut boleh banyak mana hak kita nak. Hak padan dengan kita. Terkadang apabila kita banyak siapa supaya dengan air ke, kalau kita minum banyak dah dia lemah. Jadi mudarat pula. Tuhan tahu dia sakat molek. Nampak? Dia sakat molek. Tapi nak kita minta kepada dia supaya nak hasil tadi tu, dia kena belajar sini. Itu tak? Itu dia. Dengan itu berkatanya ulama al-Arabi, dia kata Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Ta'ala ni marah apabila kita tinggal minta daripada dia. Tuhan tak kena. Sebab apa? Apabila kita tak minta, menunjuk kata kita ni bahasa sombong. Tuhan nak kita minta supaya nak kata kita ni hamba dia. Dia Tuhan yang lebih, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kaya, nak kita minta. Sebab minta-minta ni tanda kata lemah. Hak tak minta, Tuhan tak kena. Adapun wa banu adam hina yus'alu yaghdabu. Anak ada tak kalau kita tutup minta daripada dia, dia marah. Ya tak ada juga nak banyak-banyak ni, tak serupa lah. Nampak tak? Dia lain di antara dua perkara. Dia lain di antara dua perkara. Dengan sebab itu Tuhan kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sudah di situ, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka yang takabur daripada mengabdikan diri dia kepada aku. Di sini ulama al-muslimin di kalangan ulama tafsir memberikan huraian kata ibadat ini maksudnya doai. Doa. Sesiapa yang takabur daripada minta daripada aku. Ibadati di situ mana minta daripada aku. Kalau gitu doa iaitu ibadat. Sebab tu Tuhan larang kita nak pergi seru lain pada tu tak boleh. Lain pada Allah Ta'ala jangan kita seru. Tapi ajaran hak sekarang ajaran al-kuburiyun nak seru lain daripada Allah. Seru Hasan, seru Husain, seru Fatimah, serunya Syekh tu, Syekh ning ahli tu, ahli ning yang seru lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdakwa kata itu adalah tawassul kepada Allah. Sebenarnya bukan tawassul. Tawassul seru Allah dengan berkat demo ning, dengan pangkat demo ning, hak tu bab lain. Seru Allah. Tapi hak seru betul tu. Tok Syekh berilah kepada aku ni gini. Syekh tu meninggal, mati giddah. Duduk dalam alam barzakh. Tapi mereka ini nak suruh manusia, heret manusia nak seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan marah. Tuhan tak kena. Tuhan nak suruh dia. Jangan duk juluh kita di dalam pahami hak pelak-pelak tu. Nescaya kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Jangan kita buat lagu tu. Hak dia nak buat, hatu hal dia. Kita tak ada kuasa nak sekat. Kuasa kita menyatakan hukum. Itu sebagai hujah kita kepada mereka. Yang nak buat hujah tu hal dia. Tapi kita tak reda dengan itu perbuatan. Diri dia dengan Tuhan. Kalau ada kuasa, tu lain. Nampak tu tak? Tu. Kalau gitu doa adalah ibadat. Lagi seru buat lain ikut dari itu tak boleh. Lain pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kita nak pergi buat seru. Tak boleh kita nak pergi buat pandai-pandai, nak pergi seru demo tu seru demo ni, tak boleh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati.
Siapa dia buat takabur, tak seminta kepada Allah Subhanahu wa taala ibadati, katanya sudi mana duai. Doa. Seru Tuhan. Waktu Tuhan awak lagu mana orang pasal tu takabur. Setengah ajaran hak pasal tak betul jalan tu, dia kata, hei, kemocok bagi hamba tadi itu iaitu senyap daripada berdoa. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu belakang dah nak berdoa apa. Tu ajaran sesat tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdoa kepada Tuhan. Mana tinggi di antara makam mereka itu dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata makam hak orang tinggi di sisi kami iaitu tak berdoa apa. Pakai lidah tu jadi kelu, dia kata. Jadi tak bergerak. Sebab apa? Nak berdoa sebab Tuhan tahu belakang dah nak doa apa lagi. Itu adalah ajaran yang daki masuk dalam agama Islam, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam iaitu contoh tauladan kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya tunggal dan mutlak kita wajib ikut dia. Dia dah royak doa nak tidur gitu, doa nak makan gini, doa nak minum, doa nak pakai baru, doa nak keluar daripada rumah, masuk masjid, keluar masjid, segala-gala doa belaka. Tiba-tiba mari hak ni kata hak tu ajaran bawah tu, hak budak-budak tu. Dak. Itu adalah ajaran yang benar, yang betul daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran kamulah adalah ajaran yang tak betul. Tu tak? Ni jangan kita sebagai orang Islam kena guna akal masa kita duduk masa fitnah. Masa fitnah ni wajib kita kena guna akal dengan ilmu pengetahuan yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, supaya nawi kita itu selamat daripada kacauan pahaman yang munharifah, yang menyeleweng daripada perkara yang benar. Katakanlah innal ladzina yastakbiruna an ibadati, daripada ibadat kepada aku sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lah mana Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada berdoa serta beribadat kepada aku akan memasukkan mereka itu ke dalam api neraka dalam keadaan al-dakhirin. Kalimah dakhirin ay saghirin, hino. Masuk dalam keadaan hino. Tuhan hino. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa dia Tuhan hino, pia lagi nak mulia? Tak ada. Nak awak lagu mana tak sewa Tuhan hinakan kita? Pasti kita kena seru Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah, kena menzahirkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap malam. Tak boleh kita nak buat kita ni Tuhan tahu belaka dah, tak nak kata apa. Pelik ajaran mereka ini, nak makan, nak minum, nak serak udara. Apa tak memadai? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu lah Tuhan awi kenyai kan kenyai lah. Tuhan tak sewi dahaga kan tak dahaga lah. Makan minum nak, cari pitih cari gapo nak. Akan tetapi masalah berdoa tak sewi berdoa kepada Tuhan. Dan sengka orang hak awam biasa kata hak tu lah makam hak mulia, makam hak tinggi. Itu salah. Tak betul. Makam hak mulia sekali, tak ada makam nak lebih pada makam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tak ada. Tak sah. Tak sah kita duk percaya ajaran-ajaran hak baru-baru umpama tu adalah rugi benggerak kita dalam dunia dan di akhirat nanti. Itulah sedikit daripada makna maksud daripada ayat yang ke-60
daripada suratul Ghafir. Mari kita tengok ayat yang keseterusnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu itu berehat padanya. Litaskunu fihi, supaya boleh kita rehat dalam waktu malam. Jadi Allah Ta'ala ni menjadikan bagi kita malam. Dalam ayat lain tu ayat sama ya, wa ja'alnal laila libasa. Menjadikan malam itu sebagai pakaian, sebagai kain selimut. Waktu malam ini Tuhan jadi litaskunu fihi, untuk kita nak rehatkan. Rehatkan diri, rehat akal fikiran. Tapi ulama al-muslimin yang berjaya-berjaya, yang hebat-hebat, yang jadi qudwah lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ia bagikan malam. Bukan ia tidur semata-mata, dak. Imam Syafi'i ni ia tidur di ya muzakarah dulu. Ya muzakarah, tengok buku setengah-setengah ke, berzikir ke berapa nama. Tapi hak dia tu mana kata lihat buku lah, muzakarah ilmu. Kemudian pertengahan tu dia tidur. Pertengahan dia tidur. Dia bagi 3 malam dia. Lepas daripada dia tidur, 1/3 hak akhir tadi itu dia bangun menajak Allah Subhanahu wa taala. Waktu menajak tu waktu kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Tuhan duk panggil kita, hal min da'in fa astajibu lah, hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Ada kedak ni orang nak minta apung pada aku nak apung ni. Ada kedak ni orang nak minta hajat pada aku nak beri hajat pada dia ni. Tuhan duk panggil waktu tu. Allah Ta'ala sendiri yang panggil, duk panggil. Dalam hadis mutawatir pula tu. Itu cara kita gunakan malam. Bukan makna kata masuk tidur sekali dengan air, bangun sekali dengan air. Itu bukan. Nampak tak? Sampai setengah-setengah tak ada semaya, isya apa tak semaya. Dia kata tanya semaya malam. Allah, ni teruk. Ni tak boleh. Itu bukan. Nampak tu tak? Allah jaga waktu malam wi molek. Minta taufik kepada Tuhan. Minta apung kepada Tuhan. Hak salah nak buat gano. Tuhan kata minta apung kepada aku. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta apung Tuhan nak wi maaf. Tuhan janji kata kalau kita dak minta apung Tuhan tak siap ambil salah. Dalam hadis hak yang sabit pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bawa dosa banyak mana, dosa kita banyak seumpama buih di laut. Kalau nak ukur tinggi sampai ke langit tu dosa kita. Tapi kalau anta minta apung, aghfir lakum wala ubali, Tuhan kata. Aku kalau mau minta apung, aku nak wi apung kepadamu, aku tak sebab kira. Tu Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Tuhan hak baik dengan kita umpama ni ke kita nak kufur dengan dia. Tuhan hak berikan kepada kita lagu ni ke kita nak jadi wak paling belakang daripada dia. Allah. Bukan. Akal kita kena guna. Tuhan wi belakang kita. Wi makan, wi minum, wi tempat kediam, wi obat kepada kita, wi kekuatan, wi kesihatan, wi manusia duk tepi, wi binatang, wi goni. Salah dengan Tuhan, Tuhan wi apa pula? Ada lagi Tuhan baik umpama ni. Sebab tu kita apabila kenal Allah Subhanahu wa taala,
Kita takut kepada dia, tapi kita tak lari kepada dia. Bahkan kita nak masuk dekat. Tak ada. Takut, tapi nak masuk dekat, tak ada. Malaikat hamba dengan Tuhan. Kalau takut hak lainnya nak lari. Itu dia. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, aku yang menjadikan malam tu. Wimu boleh duk rehat tu, aku yang jadi tu. Wan nahara mubsira, dan menjadikan siang terang supaya kamu itu berusaha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tuhan jadikan siang hari itu untuk buat cari makan. Buat kerja, usaha, cari rezeki dengan cara halal. Dia tu yang menjadikan langit, itu yang menjadikan siang hari dan malam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam dan siang itu salah satu kebesaran, tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Selisih di antara malam dan siang. Makna kata, mari waktu malam. Tak lama pula ni, waktu siang hari pula. Jadi musim gitu. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala kuasa sungguh. Ya waktu baik daripada dunia ni, siang hari. Wa'ari malam kepada ini dunia. Tengok. Hilang ke mana ni siang hari masa ni? Hilang ke mana? Jadi taruh mana? Semua dalam dunia ni lah tu lah. Tak ada jadi tukar alik. Buat apa tu? Wa ikhtilafil lail la ayatin li ulil albab. Ayat, tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang yang ada cara mikir. Ayat. Tahulah kita nak tahu gapo pun. Retilah kita nak reti gapo pun. Bolehlah duit setara mana pun. Tapi kita tak tengok kepada kebesaran Tuhan, tak ada berguna. Tak ada berguna gapo. Hati jadi tak tahu nak mikir. Hal lagu tu kita tengok kata, kita banyak duk tengok dalam surat khabar lagi apa. Duit ada. Kawan gu tepi pun penuh. Kerja pun ada. Nama dalam masyarakat pun ada. Gapo lagi? Semua ada. Tapi bunuh diri. Tetapi bunuh diri. Daripada orang tak beriman, tetapi bunuh diri. Kenapa? Kerana lagi ya tak ada. Gapo Tuhan dia? Ya tak ada. Orang Islam lah setara mana pun, la taqnatu min rahmatillah, tak putus daripada rahmat Tuhan. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Orang putus asa daripada Tuhan, putus asa menemut kuam buang, putus harap-harap, jadi tergelak habis, tak ada jalan keluar bagi diri dia. Tempat gantung tak ada. Hana buat lagu mana? Sengkau kata bunuh diri ada jalan keluar. Apa je buat kerja? Islam ni, agama Allah ni, manusia yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dia luah. Sebab apa? Tuhan duk dunia tempat sepik ni, tetapi dia duk gantung dengan Tuhan, gantung dengan akhirat. Dia ada tempat luah, nyawa boleh. Orang apabila ada dunia saja ni, dia sepik. Tu tanda kata, mula orang Islam kita dah jadi supaya orang kata berimeh ni. Sebab ni nak jadi jakit jantung. Nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah. Afanallahu wa iyyakum. Ni jadi menyakit orang, darah dalam otak jadi beku, jadi pecah, jadi gapo. Jalan. Timur daripada mana ni? Timur daripada susah hati. Apa boleh susah hati? Kerana jauh daripada Tuhan. Apa boleh jauh pada Tuhan? Kerana duduk dengan orang atau berimeh, ambil cara mikir orang atau berimeh, mari pakai dalam hidup, siapa akan membawa ke hati tu jadi sepik.
akal fikiran pun jadi sempit. Di situ mari penyakit tu. Tuhan ni nak buat kita jadi luah. Tiba-tibanya mari syaitan sekarang lah ni daripada kalangan orang tak beriman yang kata Quran hak kita duk bawa, hak kita dah beriman ni adalah kita yang nak mengkacaukan hidup manusia. Ni ada daripada satu kumpulan daripada orang dalam negara kita. Tapi orang tak beriman lah. Kalau 3-4 ekor buat dia, main duk ayat kata Quran hak duk baca ni lah kita kena hadu kepada mahkamah dunia, kata sebab dah jadi punca haru-haru lah dunia sebab Quran. Pas kita orang Islam hak ngaji Quran lagu ning berasa jadi muskilah ngap dia. Jadi muskilah ngap dia. Tapi alhamdulillah ada di kalangan ikhwah kita, guru kita, asatizah kita dan saudara kita mempertahankan berbangsa bahasa lidah Thailand lah, lidah Siam. Daripada kumpulan orang umpama tu mari dak ayat atau Quran hak kita dak ngaji, dak baca ni, dak berpegang, dak beriman ni, kita yang nak mengharu-harukan hidup manusia. Di mana haru-haru? Di mana haru-haru Quran hak kita dak belajar? Kita yang nak bawakan manusia keluarkan hati dan fikiran daripada hak sempit kepada hak luas. Hak daripada jalan tak buka kepada jalan buka. Mana ada umpama hak kita? Mana ada kita seumpama Quran kita? Dengan sebab dengar saja orang kafir sendiri apabila dia dengar Quran ini hati dia terbuka. Tapi syarat orang hak baca sebagaimana Tuhan wak turun Quran. Pedah. Dengar saja. Tak ada reti ke apa, dengar saja. Ia beri kesan kepada hati. Tu Quran. Sebab tu Quraisy kata la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mu nak benar Muhammad, dapat kemenangan di atas Muhammad, jangan dengar Quran. Hajalah. Nak ayat kata dengar saja, beri kesan kepada hati. Awak apa tak beri kesan sebab dia ni kalam Allah, kalamullahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Kalam Tuhan. Apabila ia mari, hak tu makna kata wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Tuhan bagi roh kepada roh iaitu Al-Quranul Karim. Dengar saja apa faedah dah. Dapat hasil. Tiba-tiba mari daripada kumpul orang hak tak sempurna akal mana ni di kalangan orang tak beriman. Amalahumullah bima huwa ahluhum. Bima huwa ahluh. Itu cara ambil orang lagu tu. Ni ayat kata Quran ni wajib kita kena pergi hadu kepada mahkamah dunia kerana Quran ni lah jadi sebab haru-haru. Sebab tu negara kita alhamdulillah. Nak dengar Quran boleh dengar Quran, nak tafsir Quran boleh tafsir Quran. Nak boleh beramal dengan Quran boleh beramal dengan Quran. Gapo lagi kita? Pedah besar kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kemudahan dan kemewahan yang Allah taala berikan kepada kita. Innallaha, dan sesungguhnya Allah taala itu lah mana? Ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah senantiasa melimpahkan kurniaan kepada manusia seluruhnya. Ladzu fadlin 'alan nas. Semua Tuhan melimpahkan. Hak Tuhan belaka, hak kita duk guna. Daripada hujan, daripada udara, daripada langit, daripada angin, daripada pokok kayu, daripada binatang, daripada air laut, air sungai, daripada bombing, daripada pakaian, semua daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah taala yang menjadikan semua dan Allah taala cara semua.
Bukan Tuhan jadi tahu dak gitu, bukan. Tuhan jadi. Itu makna kata innallaha la dhu fadlin 'alan nas. Kelebih. Tuhan wi kelebih. Allahu akbar. Tuhan wi lebih. Kelebihan ni daripada Allah Ta'ala. Sebab tu nak lebih, minta Tuhan. Allahumma inni as'aluka al-fadla min 'indika ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan aku minta kelebihan daripadamu. Tu dia. Allah Ta'ala will lebih. Setengah di atas setengah tu Tuhan belakang. Jangan kita dak berasa wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kita dak berasa tak puas hati kelebihan orang tu di atas orang ni di atas orang ni. Jangan. Nak lebih, minta daripada Tuhan, jalan wi sungguh, usaha wi sungguh, insya-Allah lebih sepang orang lebih tu. Hak tak seh gapo berdeki ke orang, tuduh orang, sekak jalan ni kebaik ke orang, semua ni jadi bergerak bagi diri kita belakang. Tak ada bagi orang lain, boleh sutai ya. Kita sekak orang daripada kebaikan, tak sewa orang tu dapat kebaikan, kita buat guna lidah kita, guna cara memikir kita, guna tu guna ni, nak sekak orang ni, sekak boleh semasa ya. Sebab Tuhan kata nah, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia, dan Tuhan nak carakan kita. Hak kita tak boleh nak wi ke orang, hak kita demo tak boleh nak ambil. Hak demo apa kita tak boleh nak ambil, Tuhan wi siap. Sebab tu tak sah jalon diri jadikan orang bergerak nak sekak orang tu, sekak orang ni, cemar orang tu, cemar orang ni. Dak. Okey lah kata. Tuhan kata innallaha ladzu fadlin 'alan nas, di atas manusia. Semua ni Tuhan siap belakang. Cuma kita tak pandai nak pakai, tak kenal Tuhan, tak kenal diri kita, tak kenal dunia, tak ada yakin akhirat. Sebab tu cuma orang, fitnah orang, kata ke orang, berdeki ke orang, ni timbul pada sini. Maka kita tak sah bimbang. Tuhan kata innallaha ladzu fadlin 'alan nas wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kelebihan Tuhan di atas kita ni besar. Walaupun ayat tu kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Tuhan kai masuk umuman nak kata besar. Bukan halu-halu. Panawak lagu mana wi kita dapat kelebihan hak ni dengan kita jalankan cara hak Tuhan tu. Gi dengan asbab, gi dengan cara, boleh. Mana awak lagu mana kelebihan tu kekal? Syukur di atas nikmat Tuhan wi. Syukur dalam arti lagu mana? Apa hak Allah Ta'ala setuju dengan kita, jalan lagi. Apa hak Tuhan tak setuju, kita berhenti. Tu makna kata innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Makna gano sesungguhnya Allah Ta'ala itu senantiasa melimpahkan kurniaan, kelebihan tu kepada manusia seluruhnya, semua. Ambil di hujung rambut hingga ibu kaki. Azakumullah. Akan tetapi hak ning lah pula ni, hak ning. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya Allah. Akan tetapi lah mana? Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya Allah. Ada pangkat, ada duit dalam kocek, ada perniaga, ada projek tu, ada projek ni, tak berasa cukup situ. Bahkan sekak projek orang. Hak teruk lagi mengenak orang dengan sihir. Hak teruk lagi cemar orang. Hak teruk lagi fitnah orang. Supaya tak sewi naik orang. Dia tak syukur. Dia tak syukur hak Tuhan wik dia. Yalah. Guna lidah untuk nak menjatuhkan orang. Nak mencemarkan orang, nak
sekatkan kelebihan Tuhan daripada orang. Ya ramai kaya kuasa. Tu rupa orang tak syukur belaka tu kufur dengan nikmat. Fakafarat bi'an'umillah. Mereka ini kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan awak lagu mana? Orang lagu ni ya seni sebentar tu Tuhan wilah tempoh dia. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Allah Ta'ala akan tukar daripada dia kenyang jadi lapar, daripada dia tenang kepada susah. Tuhan jamin. Sebab tu kita jangan calon diri kita pasal awak tak syukur lagu ni, tak leh. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan suruh khabar. Kalau kita syukur terhadap nikmat yang Tuhan beri, Allahu Akbar, Tuhan akan tambah. Kalau kita kufur dengan nikmat yang Tuhan beri, itu Tuhan akan cabut heret tu baik pada kita. Dan Tuhan akan seksa. Orang syukur lagu mana? Tengok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dok tengok al-malahidah. Tak boleh. Sekarang lah ni orang Islam kita dok tengok raya malahidah. Malahidah ni mana puak tak beriman. Dok ambil cara mereka mai dok pakar dalam hidup dan pakar dengan orang beriman. Sebab tu timur tak syukur nikmat tu. Timur berdeki, timur jadi tuduh, menuduh, fitnah, memfitnah dan sebagainya. Yalah. Ambil cara malahidah, mai dok guna. Daripada Cina, daripada Jepun, daripada Korea, daripada tu, daripada ni. Tak ada tengok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tengok. Lebih lagi tak ada tengok sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muamalat lagu mana dengan manusia. Tak tengok. Sahabat dulu, guru dia jual aku hari ni. Mari datang orang nak beli di kedai dia, dia peralah pergi kedai nu. Kedai aku ni barang ni apa nama sana hak molek lagi. Ada tapi hak sana molek lagi. Dia tahu kata saudara dia tak buka kedai ni tak ada boleh lagi. Mana akhlak tu hilang lagi kana? Kita orang beriman ni hilang lagi kana akhlak tu. Bah ke tak jadi gitu, bah ke cari bomo pula. Tok Sehir pula nak buat lagu mana orang lalu tak nampak tak buka kedai tu. Jadi nampak katuk kedai tu. Mai dengan jin, mai dengan syaitan, mai dengan iblis dan sebagainya. Sanggup kita orang beriman nak main lagu tu. Sebab apa? Sebab dok pergi pakai cara mikir al-malahidah. Orang tak beriman. Berkesan kepada siapa ke orang mengaji agama. Ni kata hak lain, hak tak mengaji agama langsung tu, tak apalah nak buat gana tu. Allah Ta'ala lah hidayahkan kepada kita dan kepada mereka. Hak agama ni, hak mengaji agama, ambil juga cara mikir tu. Mari dok main mana? Main lain midek. Hak agama. Ya Allah. Besar. Bagaimana nak syukur nikmat hak Tuhan beri? Tak pasal cukup sama. Puasa tak cukup, puasa tak puas hati dengan hak Tuhan beri. Puasa penipala, puasa tak boleh tengok nikmat orang boleh. Jelah. Sebab apa? Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tak syukur. Maka tak apalah, kita berdoa kepada Allah dan jalan tetap molek. Walaupun kita masuk dalam orang syukur, sikit pun tak apa kita jaya. Sikit pun jaya. Islam kita ni yang awi dapatnya kesenangan hati, hidup dalam dunia, cara mikir dia itu mulia, pandai, reti, budi pekerti, dan dia itu berjaya dan menajah daripada seksa di hari akhirat esok. Itu lebih daripada ni hak tu masuk ke hak lain tu. Masuk ke hak lain. Dengan sebab itu, itulah isi kandungan Al-Quranul Karim yang kita boleh ambil pada perjumpaan kita malam ini. Iaitu ayat yang ke 59, 60 dan 61.
insya-Allah subhanahu wa ta'ala kita akan sambung pula ayat yang ke-92 pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada malam ini sama-sama kita marilah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harap kepada Tuhan, tunjuk kefakiran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu jumpa dengan Tuhan. Dan kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang syukur terhadap nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita, dan menjauhkan diri kita daripada dengki, fitnah memfitnah, tuduh mentuduh, sekak jalannya kebaikan, sekak jalannya kebaikan, itu minta Tuhan jauh daripada kita. Dan kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan itu buka hati kita, boleh terimakan hidayah Al-Quran 3 keratan pada malam ini, boleh kita wa'amal, boleh kita pakai dalam hidup kita dan dapat ganjaran kemenangan di hari akhirat nanti. Dan juga kita jangan terlupa berdoa kepada Tuhan kita itu selamat daripada bala petaka, penyakit wabak corona sekarang learning ni, daripada diri kita, daripada guru kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, anak pinak kita, keluarga kita, kawan guru kita, negara kita, umat Islam seluruhnya. Mohon Allah Ta'ala akad bala petaka ini cepat mungkin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terlupalah kita sebarkan pengajian kita ni kepada saudara kita yang dikasihi, dan marilah sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantukan pengajian kita, utama sekali dengan doa, dengan tenaga dan dengan harta benda kita, supaya kita itu dapat pakak berjaya, dapat kemenangan hidup kita dan senang dalam hidup kita, dengan sebab kita itu bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.